Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang perkembangan ilmu tajwid di Nusantara. Definisi ilmu tajwid ialah dari segi bahasa bermaksud mengelokkan atau mencantikkan. Manakala dari segi istilah pula bermaksud suatu ilmu untuk mengetahui cara melafaz huruf-huruf Al-Quran dengan betul. Dalil Al-Quran tentang mempelajari ilmu tajwid ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila, yang bermaksud bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni bertajwid. Dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Sejarah perkembangan ilmu tajwid di Nusantara. Pertamanya, sejarah ilmu tajwid di Nusantara ini telah bermulanya bersamaan dengan diterimanya Al-Quran di Nusantara. Pada awalnya, ilmu tajwid telah dipelajari secara lisan, tidak sistematik dan tanpa adanya kitab. Kemudian, setelah wujudnya surau dan madrasah, ilmu tajwid telah dipelajari secara sistematik dengan menggunakan kitab-kitab tajwid, dengan menggunakan kitab-kitab tajwid yang diperoleh dari Timur Tengah. Kemudian diterjemah oleh ulama Nusantara supaya penduduk boleh mempelajari dengan mudah dan baik. Setelah itu, maka lahirlah kitab-kitab tajwid yang mana hasil daripada penulisan ulama-ulama Nusantara. Selain itu juga, sejarah perkembangan ilmu tajwid selari dengan berkembangnya agama Islam, yang mana hadirnya para pedagang yang telah datang berdagang di Melaka. Pedagang-pedagang ini yang berasal dari Arab telah menyebarkan ajaran Islam serta mengajar Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis Nabi. Mereka telah mengajarkan Al-Quran dan ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid diberi penekanan yang serius agar umat Islam dapat membaca Al-Quran dengan betul dan mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah. Akhir sekali, usaha ini juga telah diteruskan dengan melaksanakan kelas tajwid di madrasah, di surau dan di rumah imam-imam, yang mana melaksanakan pengajian secara bersemuka agar dapat mempelajari Al-Quran dengan betul. Kita akan masuk kepada buku-buku atau kitab-kitab tajwid di Nusantara. InsyaAllah saya akan memberikan salah satu ataupun pelbagai jenis ilmu tajwid atau kitab tajwid di Nusantara. Okey, yang pertama adalah buku Tajwid Hijau yang diasaskan oleh Al-Mas'ud Al-Jafi, iaitu dalam bentuk buku ringkas yang terdiri pada 17 bahagian dan 63 halaman. Buku ini menceritakan tentang tawa'ud, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, menceritakan bagaimana untuk membaca bismillah, dan menceritakan pelbagai makhraj tentang ilmu tajwid, contohnya idgham ma'al gunnah, qalqalah, kan, idgham mislain, ra, tabban, tarqiq dan sebagainya. Dan buku ini juga sebenarnya memang popular di masyarakat Indonesia, malahan dijual di pasar-pasar. Jadi rakyat Indonesia ni senang untuk membeli buku ini tersebut. Okey, buku yang kedua adalah Kitab Al-Mawrid Al-Zama'an fi Mata Yata'allaku bi Tajwid Al-Quran. Pengarangnya adalah Syekh Abdullah Senggara, adalah Abdullah bin Muhammad Al-Qasim, yang dikenali sebagai Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim Al-Fiqi Al-Sangguri, iaitu bukan salah seorang ulama Melayu yang bertanggungjawab untuk mengembangkan syiar Islam. Beliau juga dikenali sebagai Tok Senggara. Berkaitan dengan berkaya-kaya penulisan beliau, Syekh Abdullah Senggara ini juga merupakan di antara tokoh yang tidak terlepas untuk menghasilkan karya bermutu. Kitab tersebut juga menceritakan bagaimana untuk menguasai ilmu tajwid, mengenai qiraat, mengenai qalqalah, alif lam mim dan sebagainya, untuk menguasai ilmu tajwid itu. Kitab yang ketiga ialah kitab Tuhfatul
Al-Sibyan fi Tajwid Al-Quran, iaitu pengarangnya adalah Syekh Nuh bin Haji bin Jamaluddin bin Haji Al-Qadir Abdul Qadir bin Seni Al-Latani, dan beliau juga dilahirkan pada 1896, manakala ayahnya Haji Jamaluddin yang merupakan guru pondok yang berjasa di Mukim Paya Mengkuang daerah di Bacok, Kelantan. Syekh Nur Jamaluddin Al-Kelantan ni juga merupakan tokoh ulama yang hebat di dalam bidang ilmu tajwid dan qiraat. Selain itu, beliau mengajar di masjid, bertalaqi dan bermusyafahah. Beliau telah menghasilkan 2 buah kitab, iaitu kitab tajwid dan sebuah kitab qiraat yang lengkap. Dan kitab qiraatnya bertajuk Al-Durra Al-Muktaba fi Riwayat Syu'bah. Seni lagu-lagu Al-Quran ini adalah merupakan satu ilmu dan juga kaedah seni pembaca, kaedah seni suara yang dilakukan oleh seorang pembaca semasa membaca Al-Quran, dan juga mengaplikasikan nada, rentak dan irama di dalam pembacaan Al-Quran. Seterusnya, perkembangan ini juga khususnya di Nusantara adalah berdasarkan kepada peranan utama para qari dan qariah serta penghasilan karya-karya ilmiah dalam disiplin ilmu ini sebagai warisan ketamadunan umat. Kisah itu juga peranan besar dimainkan oleh para qari dan qariah ini juga merupakan faktor utama perkembangan seni lagu di Nusantara, khususnya yang berada di Malaysia dan Indonesia. Antara nama-nama yang berada di Malaysia ialah, yang pertama Muhammad Yusof Kondondon dari Kelantan, yang kedua adalah Haji Sulaiman dari Johor, yang ketiga adalah Haji Khalid dari Selangor. Dan itu sahaja daripada di sini saya. Saya akan membincangkan suatu tajuk mengenai ulama Melayu yang menyusun kitab tajwid di dalam bahasa Melayu. Persoalan yang timbul di dalam masyarakat kita, khususnya di Malaysia hari inilah, sejauh mana masyarakat mengenali tentang munculnya ulama Melayu yang menghasilkan kitab tajwid pertama di alam Melayu seawal kurun ke-18. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan kepada masyarakat berkaitan perkembangan dan metodologi penulisan kitab tajwid terawal di alam Melayu. Selain memperkenalkan juga seorang tokoh ulama Melayu di dalam bidang ini, iaitu nama penuhnya ialah Al-Fakir Al-Muhtaj Ilallah Al-Majid Ibn Syekh Abdul Mu'ti bin Syekh Muhammad Saleh. Beliau ni merupakan penyusun kitab ilmu tajwid yang pertama di dalam bahasa Melayu. Sekarang saya akan ceritakanlah sikit mengenai pendidikan Syekh Mu'ti ni. Berdasarkan kepada kajian penulis pada tarikh yang tercatat pada kitab Mir'atul, ditulis pada tahun 1193 Hijrah bersamaan 1700 Masihi. Ulama ini adalah sezaman dengan ulama yang terkenal seperti Syekh Abdul Somad Al-Falibani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah, lepas tu Syekh Daud Fatani. Maknanya sekiranya beliau belajar dalam tahun yang sama dengan ketiga-tiga ulama tersebut yang berasal dari tanah Jawa ataupun dunia Melayu, maka dapatlah dipastikan dengan siapa beliau berguru. Itu saja daripada saya. Semoga dengan pembentangan ini dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang tokoh ini serta kitab karangan beliau yang bertajuk Mir'atul Quran, Al-Ahkam Tajwid Al-Malik Al-Wahhab. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran Al-Quran kontemporari bersesuaian dengan perkembangan ilmu tajwid di Nusantara. Pengajaran Al-Quran kontemporari boleh digunakan dalam berbagai bentuk kaedah dan perkembangannya amat pesat seiring dengan pengenalan zaman dan perkembangan ilmu tajwid di Nusantara. Ini adalah salah satu gambaran bahawa masyarakat kita mementingkan dan menitik beratkan soal pembelajaran Al-Quran. Antara kaedah yang ramai masyarakat amalkan adalah seperti berikut. Yang pertama iaitu Al-Baghdadi. Kaedah Al-Baghdadi merupakan teknik mudah belajar dan mengajar Al-Quran. Ia diperkenalkan oleh Ustaz Jalaluddin bin Haji Hasanuddin Al-Baghdadi pada awal tahun 2009. Kaedah ini merangkumi 2 proses utama, iaitu pembelajaran dan pengukuhan. Kaedah ini merupakan salah satu teknik yang dapat membantu umat Islam yang memerlukan bagi menguasai bacaan Al-Quran dengan pendekatan yang mudah
inovatif, sistematik dan tempo yang singkat. Yang kedua yaitu Iqra Al-Taisir. Iqra Al-Taisir yang disusun oleh Muhammad Rizal Abdul Ghani 2014 adalah buku siri bacaan Iqra yang berada di pasaran sekarang. Buku ini diterbitkan untuk membimbing golongan anak-anak terutamanya yang ingin belajar membaca Al-Quran. Buku ini mengutamakan penggunaan ilustrasi grafik yang dimuat bagi menarik minat pelajar dan serta dapat menyegarkan minda. Gambar huruf yang berwarna-warni menarik minat untuk belajar. Setiap kaedah diterangkan secara terperinci beserta contoh. Seterusnya yaitu kaedah Hattawiyah. Kaedah Hattawiyah disusun sejak 1974 oleh pengasasnya Dr. Muhammad Hatta Usman, seorang guru Al-Quran di Pekanbaru Riau, juga seorang pegawai agama tempatan di Indonesia. Kaedah ini mula diasaskan bagi membebaskan orang-orang buta huruf Al-Quran di dalam kalangan kanak-kanak di sana. Dengan penggunaan kaedah ini, para pelajar akan dapat membaca Al-Quran dalam masa 4,5 jam. Dalam arti kata lain, dapat lancar membaca Al-Quran. Proses pengajaran dan pembelajaran ini akan mengambil masa 45 minit setiap satu tahap, dan proses ini berlangsung dengan 6 tahap. Kaedah seterusnya ialah kaedah haraki. Kaedah terkini yang hangat diperkatakan di media perdana televisyen ialah kaedah haraki. Kaedah ini diperkenalkan oleh pengasasnya Ustaz Zakaria bin Din alias Nasiruddin pada tahun 2013. Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Kaedah haraki mengambil inspirasi daripada teknik-teknik Al-Quran lain yang membolehkan seseorang membaca Al-Quran secara bertajwid dalam tempoh 7 jam sahaja. Seterusnya, kaedah terakhir sekali ialah kaedah Al-Mati'in. Dengan bertemakan revolusi pengajaran Al-Quran, kaedah Al-Mati'in diperkenalkan pada tahun 2019 sebagai satu kaedah membaca Al-Quran yang terkini. Ia disusun oleh 2 orang guru yang terkenal di kaca televisyen media perdana tanah air, iaitu Ustaz Haji Zamri Muhammad Zainuddin dan Ustaz Haji Muhammad Wahid Abdul Hanif, seorang guru Al-Quran dan sektor syariah di Telaga Biru, dan Berhad Zamri Muhammad Zainuddin 2019. Kaedah ini dicipta hasil daripada pengalaman dan penglibatan mereka mengajar dan membangun kelas pengajian Al-Quran. Ia merupakan gabungan kaedah Al-Baghdadi yang telah digunakan di Nusantara buat sekian lama dengan kaedah baru seperti Iqra, kaedah Qiraati dan kaedah Al-Baraj yang juga telah bertapak di Nusantara. Sebagai kesimpulan, perkembangan ilmu tajwid di Nusantara dapat membantu masyarakat di Nusantara mempelajari dan memperelokkan bacaan Al-Quran. Oleh itu, kita haruslah menghargai dan mendoakan tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu tajwid di Nusantara ini. Tanpa mereka, kita akan tidak mengenal ilmu tajwid Al-Quran, dan generasi sekarang tidak akan mengenal Al-Quran itu apa. Sebagai seorang Muslim, kita haruslah wajib untuk mengamalkan, pelajari, dan kita menyampaikan ilmu tersebut. Sebagai penutup, semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.